InsyaAllah. Saya kena alihkan ni sebab ada anak murid yang tak nampak kata kat sana. Dia tidur. Ha? Saya nak soft reply. Saya duduk sini. Saya ada cerita, teringat nak cerita tapi sebab live kan, jadi tak boleh cerita lah. Nantilah cerita. Ha? Di RSM kan, di RSM dia bayan-bayan, tiba-tiba dia nampak live ke? Dia kata berapa orang tengok? Orang tu dah gapra dah. Dia ingat dia mau kena marah. Berapa orang tengok? Oh, okey. Tak takut kot. Apa dia? Naikkan lagi? Boleh. Tak ada apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sikit seperti biasa daripada Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Maulana Muhammad Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih. Khurujuhu min Makkah al-Mukarramah muhajiran ma'a Abi Bakr. Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr radhiyallahu anhu. أخرج الطبراني عن عروة مرسلا قال: ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم والصفر. ثم إن مشركي قريش أجمعوا أمرهم ومكرهم حين ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج، وعلموا أن الله قد جعل له من المدينة مأوى ومنعة، وبلغهم إسلام الأنصار ومن خرج إليهم من المهاجرين، فاجمعوا أمرهم على أن يأخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقتلوه وإما أن يسجنوه أو يسحبوه. شك عمرو بن الخالد، وإما أن يخرجوه وإما أن يوثقوه، فأخبره الله عز وجل بمكرهم، فقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبلغه ذلك اليوم الذي أتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أبي بكر أنهم مبيتون إذا أمسى على فراشه. Alhamdulillah, hari ini kita akan bicarakan bab penghijrahan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas kita dah bicarakan tentang Ansar dan mereka sanggup menggadaikan keamanan mereka walaupun mereka tahu kalau mereka berikan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka musuh sekeliling mereka, maksud orang sekeliling mereka akan serang mereka. Orang Yahudi pun akan serang mereka, orang Ansar, orang Quraisy pun akan serang mereka, tapi mereka bersedia. Pada malam tu bila syaitan dia dah tak boleh tahan lagi, dia keluar sehingga zahir dan dia menjerit. Dia kata, tengok ni, dia kata orang Quraisy, dia kata orang-orang Aus dan Khazraj ni, mereka kata mereka akan bagi perlindungan kepada Rasulullah dan mereka nak attack kamu. Maka orang-orang Quraisy bila datang kan, mereka datang, mereka tanya soal siasat. Orang-orang yang belum masuk Islam daripada mereka tak ada apa pun berlaku, dan yang membenarkan adalah Abdullah bin siapa? Ubay bin Salul, ketua munafik kan. Dia kata memang tak ada. Dia kata saya orang tua, mana tahu, mana boleh tanpa pengetahuan saya ada apa-apa perjanjian. Sedangkan mereka dah janji. Ni janji yang kedua ni, janji apa? Janji untuk memerangi setiap orang yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memberi perlindungan kepada Nabi seperti mana mereka memberi perlindungan kepada ahli keluarga mereka sendiri. Jadi ini adalah
Aqabah yang kedua, Aqabah ni tempat di Mina, tempat lontaran batu tu. Ini bayat berlaku Aqabah satu. Aqabah kedua ni adalah perjanjian qital. Maksudnya mereka akan difa' Nabi, mereka akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada stages dalam jihad ni. Pertama, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Pertama adalah Allah benarkan untuk difa', iaitu untuk mempertahankan, untuk defend Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka katakan, ya Rasulullah, kata kami semua ada senjata, kami 70 orang dan kami memang pandai dengan peperangan. Seperti mana kita bicara minggu lepas, kata Mu'az punya peperangan antara Aus dan Khazraj ni selama 5 tahun mereka bergaduh antara mereka. Dan di Madinah pula orang Yahudi ni, mereka selalu bangga, mereka ni memang menindas orang Ansar ni, orang Aus dan Khazraj. Ansar mereka akan jadi, masa tu mereka Aus dan Khazraj, mereka menindas dan kata kamu ni apa, tamadun, tak ada pelajaran, kan kami ni civilized dan kami ada semua, ada kitab. Dan daripada kitab yang Nabi Taurat mereka ada, kan, Injil mereka ada. Dan mereka kata akan datang pula Nabi akhir zaman, itu pun akan menjadi kami punya kitab panduan. Tapi bila kitab tu datang, mereka yang mengingkari. Bila datang dan mereka mengingkari, kan? Sedangkan mereka kata bila datang nanti kamilah yang akan beriman. Tapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kaum Ansar. Oleh kerana itu bila Ansar jumpa Rasulullah dakwah mereka terus terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu agama ni Allah Subhanahu wa taala muliakan kita kerana agama. Dan bila kita dapat kemuliaan kerana agama, kita tinggalkan agama, kemuliaan itu pun Allah akan ambil. Jadi kita kena hati-hati, agama ni yang memberi kemuliaan kepada kita. Dan bukan bermakna saya dah ambil agama, dah dapat kemuliaan, saya tinggalkan agama, sekarang diri saya yang mulia. Bukan begitu. Tinggalkan agama, Allah akan hina kita. Seperti mana orang Yahudi, Nabi datang kepada mereka, mereka beriman, datang buat haji, on the way back, seperti mana yang kita sembang 2 minggu lepas. Minggu lepas kan, mereka menetap di Madinah, kan? Ingat lagi kan Nabi Musa, ingat tak benda ni? Kan lupa dah. Nabi Musa AS selepas mendapat kemenangan ke atas Fir'aun, bawa kaum dia untuk pergi melaksanakan haji. 70,000 orang dibawa untuk buat haji. Di mana? Di Baitullah. On the way balik sampai ke Yathrib, Nabi Musa kata inilah tempat dia di mana Nabi akhir zaman akan diutuskan, Sayyidul Anbiya, penghulu semua Nabi. Maka 4,000 orang daripada kalangan Yahudi, orang-orang yang berpengetahuan, mereka kata oleh itu kami akan tunggu di sini sampai Nabi itu datang dan kami akan beriman dengan mereka. Semua mereka yang mati sebelum kedatangan Nabi, mereka beriman. Mereka siap tulis surat lagi, kata berpesan wasiat kepada anak-anak mereka, kata kalau kami mati nanti beritahu kepada Nabi, kata kami telah beriman dengan dia dan kami pesan kepada kamu bila dia datang nanti bantu dia. Tapi mereka ni tak, mereka bangga dengan apa? Bangga dengan apa? Race diorang. Diorang bangga dengan perkauman diorang, kabilah diorang ni lebih baik daripada orang Arab. Orang Arab ni ada apa, rupa pun tak berapa cantik macam mereka. Mereka kulit pun merah putih, orang Rom kan. Dan kita orang Arab ni kata lebih kuat. Safiyah binti Huyai kan, tahu kan, dia sendiri meriwayatkan tentang ayah dia, bahawa ayah dia memang menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka dapat tahu Nabi dah lepas hijrah, Nabi sampai, ayah dia keluar sendiri untuk pergi sambut, pergi lihat Nabi. Safiyah radhiyallahu anha ummul mukminin kata ayah saya dan pakcik saya sangat sayang saya, mereka akan dukung saya pergi mana-mana kan. Tapi kata hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, dia orang pergi jumpa Nabi, on the way balik saya pun lari kejar pergi untuk jumpa ayah saya, peluk, tapi ayah saya macam tak layan saya. Dan pakcik saya tanya kepada ayah saya, Huyai, kata betul ke itu? Nabi kata itulah. Kata macam mana? Dah tahu kebenaran? Dia kata aku tak akan beriman sampai bila-bila, aku tak akan terima. Sebab apa? Tak boleh. Sebab itulah kata mereka ni walaupun Allah berikan hidayat pun mereka tolak. Mereka dah dapat tabayyana rusydu minal ghayy kan. Allah dah terangkan semua, dah bagi tahu semua, tapi mereka ingkar juga. Orang Yahudi ni memang ketegak lah. Mereka ni jenis kaum yang nanti kita belajar. Itulah kalau ada map kan, boleh tunjuk kabilah-kabilah yang menetap di Madinatul Munawwarah, Qainuqa, Banu Nazir dengan Banu
Quraidah ni kan, bagaimana kedudukan mereka dan di mana mereka menetap dan siapa mereka, apa yang jadi terhadap mereka kemudian nanti. Baiklah, kita kembali balik kepada tadi kan. Maka berlaku baiat Aqabah ni bila? Pada bulan Zulhijjah, pada musim haji lah kan. Berlaku Aqabah pada Zulhijjah. Kemudian tadi saya baca bulan Muharram, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal, hari Isnin. Nabi kata hari Isnin lah wahyu pertama turun, hari Isnin lah hari aku berhijrah, hari Isnin lah aku sampai ke Madinatul Munawwarah. Hari Isnin ni main peranan yang besar, sebab tu Nabi puasa pada hari Isnin. Hari Isnin lah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, hari Isnin lah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka bila mana Aqabah kedua telah dibuat oleh Ansar dengan Rasulullah, mereka dah baiat, Nabi telah mula benarkan orang-orang Mekah, orang Islam di Mekah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah. Minggu lepas kita dah belajar dah kan, Mus'ab bin Umair adalah orang pertama yang mengimami solat Jumaat di rumah siapa? As'ad bin Zurarah. Dan inilah Jumaat pertama dengan 40 orang. Maka mulalah mereka berhijrah ke kota Madinah. Umar radhiyallahu anhu pun, kebanyakan orang berhijrah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ajib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar akan tanya Nabi, boleh tak satu hari Rasulullah, Aisyah meriwayatkan hadis ini dalam Bukhari, satu hari Rasulullah memang kerap datang ke rumah kami. Satu hari Nabi datang, Abu Bakar Siddiq dah siapkan unta dia. Siapkan unta maksud apa? Apa maksud siapkan unta? Bukan mandikan, bukan apa, siapkan unta maksud? Macam mana dia readykan unta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kenapa Allah sebut dalam Quran, tidak akan kamu lihat kepada unta bagaimana kami ciptakan? Cuba beritahu saya, apa kelebihan unta? Bukan setakat air, makanan, minuman. Dia kena bagi makan untuk jangka masa yang cukup supaya dia dapat simpan dalam badan dia untuk dia nak travel tu. Jadi Abu Bakar kata, Aisyah radhiyallahu anha kata, masa tu aku kecil lagi, Abu Bakar telah siapkan unta untuk berhijrah. Maksudnya dah bagi makan, minum, dan diorang akan bagi garam kepada unta tu supaya dia minum air banyak. Dan bila dia dah hilang haus, dia akan simpan air tu. Dia akan buat bekalan makanan. Sebab dia akan travel, sepanjang jalan tak ada makanan dah. Dia akan jalan daripada Makkah ke Madinah 500 km kan. Dia nak jalan. Itulah kelebihan unta. Dia boleh jalan kan sampai. Kuda pun tak boleh. Kuda dia perlu makan yang banyak, makanan yang banyak. Unta yang boleh store. Sebab itulah dia yang boleh survive di padang pasir. Baru ni masuk newspaper kan, dia kata dekat Hijaz dah turun salji, kesian unta kesejukan kan. Bila tengok dekat mana, dekat Tabuk. Tabuk ni dah border ke Syam, Syria. Memanglah tempat tu bersalji. Dia ada 4 musim. Sebab itulah kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, media news ni memang tak boleh dijadikan rujukan, reference tak boleh. Maka Abu Bakar kata, Aisyah kata, Abu Bakar siapkan unta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tunggu dulu. Maka bila Nabi kata tunggu dulu, Abu Bakar terus kata, as-suhbah ya Rasulullah, maksudnya adakah aku akan diizinkan untuk berjalan bersama dengan kau ya Rasulullah, sedangkan orang lain dah mula pergi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Masa tu nama Madinah apa? Yasrib, belum nama Madinah lagi lah. Nabi kata ya, tapi belum sampai perintah lagi. Sebelum tu Umar radhiyallahu anhu dah berhijrah. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang berhijrah dengan dia buat pengumuman. Dia pergi dia siap barang semua, dia pakai pakaian travelling dia bawa unta dia pakai bag dia semua. Sampai dalam Masjid Haram, dia buat pengumuman. Dia kata, aku nak berhijrah petang ni, sekian-sekian masa. Siapa nak ibu dia menangis untuk anak dia, datanglah jumpa aku, dia kata. Siapa nak isteri dia menangis untuk dia, janda untuk dia menangis, datanglah jumpa aku. Memang dia bagi terus, dia bagi open challenge lah. Orang takut dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan bi Umarain, dengan 2 Umar. Satu adalah sama ada Sayyidina Umar bin Khattab ataupun Umar bin Hisham, iaitu Abu Jahal, tapi Allah pilih Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu anhu, dia
hijrah dia dengan seorang nama Ayyash, dan satu lagi mereka plan 3 orang. Hisham bin As. Hisham bin As ni adalah abang kepada Amr bin As. Amr bin As ni adalah anak kepada As bin Wa'il, seorang pembesar di kota Mekah. Dia bila Umar radhiyallahu anhu sampai pada tempat yang ditetapkan, dia tak jumpa lah masa tu Hisham. Dia orang dah tangkap dia, dah tangkap dia, dah kurung dia. Yang datang Ayyash. Tapi bila mereka terus berhijrah sampai dekat di kota di Yathrib, Abu Jahal dengan seorang lagi datang. Mereka ni adalah adik-beradik separuh dengan Ayyash ni. Dia orang kata kesian dekat ibu kamu di Mekah. Maksudnya mak dia orang sama, ayah lain-lain. Abu Jahal dengan dia ni, dengan sahabat ni, kata kesian dekat ibu kamu, dah berapa hari tak makan, dah berapa hari duduk kat luar bawah panas matahari. Dia kata dia tak akan masuk dalam, dia tak akan makan selagi kau tak pulang. Dia kata pulanglah. Umar radhiyallahu anhu kata jangan dengar cakap dia. Dia kata ibu kamu pandailah jaga diri dia. Seperti mana Sa'ad bin Abi Waqqas, ibu dia masa dia masuk Islam, ibu dia kata benda yang sama. Dia kata kalau selagi engkau tak kembali kepada agama tok nenek kita, saya tak akan makan. Sa'ad kata, Sa'ad diamlah, dia pergi. Lepas 2 hari datang, sama mak dia kata saya tak makan lagi. Sa'ad bin Waqqas diam saja. Dah 3 hari mak dia kata tak apalah, engkau ikutlah apa kau nak buat. Lapar sangat makan. Jadi itulah turun ayat dalam surah Luqman kan, wa in jahada wa wasainal insana biwalidayhi, kata buatlah baik dengan ibu bapa. Kemudian ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma, bila mereka minta untuk langgar Allah, untuk syirikkan Allah, jangan taat mereka. Itu ayat ni turun tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka ibu dia akhirnya makan juga. Saya ingat lagi satu kisah ni, ibu saya sendiri ceritalah. Maksudnya nak menunjukkan cinta Allah ni cinta yang sebenar. Cinta lain-lain semua, ada Urdu punya syair dia kata muhabbat ke zamane guzar gaye janab. Dia kata masa zaman cinta sebenar dah habis dah. Ab chote mote pyar se kam chala lijiye. Dia kata sikit-sikit cinta pun cukup lah, kata kan, sikit-sikit ada pun okey lah. Kata seorang ibu ni dia nampak anak dia nak tenggelam dalam laut, maka dia yang tak boleh berenang tu, dia lompat zoom masuk. Kata aku sayang anak aku akan selamatkan dia. Tiba-tiba ibu tu yang mula tenggelam, maka ibu tu pijak anak dia dalam laut. Tu manusia punya cinta sampai situ saja, selagi nyawa sendiri tak keluar. Tapi sahabat punya cinta lain. Masa hijrah, Abu Bakar Siddiq lari duduk depan Nabi, tepi Nabi, kanan Nabi, belakang Nabi. Nabi tanya, kenapa ya Abu Bakar? Takut ya Rasulullah. Bila mana Suraqah bin Malik datang dah dekat nak serang Nabi, nanti kejap lagi saya cerita bila dia datang, Abu Bakar menangis. Mana Yusuf kata Abu Bakar menangis. Nabi tanya kenapa menangis? Dia kata takut dia bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut dia tangkap dan bawa kepada Quraisy. Sebab dia orang janji 100 ekor unta. Dia bukan menangis sebab dia takut diri dia. Sebab tu Ali radhiyallahu anhu kata, siapa yang paling berani? Abu Bakar. Satu hari ada orang kata kepada Umar, ya Umar, dia kata kau punya amalan sangat hebat, keberanian kau lebih Sayyidina Abu Bakar. Dia kata diam, jangan cakap. Dia kata kalau boleh, dia kata aku bagi keseluruhan amalan aku dan ahli keluarga aku, kalaulah Abu Bakar boleh bagi satu malam punya amalan yang dia duduk bersama dengan Nabi di Gua Sur, aku sanggup berikan semua amalan seluruh keluarga aku untuk, kerana keberanian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada malam itu. Maka para sahabat ni, mereka hijrah yang tadi saya sebut tentang Ayyash tu, bila dia sampai ke Madinah, Abu Jahal tipu dia. Umar, tengok Umar, sebab tu Nabi kata lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar, kalaulah ada seorang Nabi selepas aku, maka Umar lah yang paling layak. Umar kata kepada Ayyash, jangan, dia kata dia tipu engkau. Tapi dia kata tak apalah, dia kata kalau tak betul aku patahlah balik kan. Dia kata boleh juga, aku bawa harta aku datang nanti. Umar kata kau nak harta, semua harta aku bagi, jangan pergi. Dia tak percaya kepada Abu Jahal sebab dia kenal Abu Jahal. Dia kata tak, dia kata dia nak pergi. Umar kata okey, kalau macam tu bawalah unta aku pergi, sebab unta aku dia boleh berlari lebih laju daripada unta mereka. Kalaulah mereka tipu kamu, maka kamu larilah daripada mereka. Dia pun bawa unta
Umar radhiyallahu anhu, baru jalan sikit saja Abu Jahal kata, nampak macam unta kami ni perlahan, boleh tak kami nak tumpang kamu, unta kamu itu ni. Dia pun tertipu, baru dia dudukkan unta dia saja, Abu Jahal dengan seorang lagi, mereka terkam, ikat dia dan bawa penjarakan dia di Makkahul Mukarramah. Tadi yang kena penjara Hisham bin As, abang kepada Amr bin As, dan dia dua-dua dipenjarakan. Bila Nabi sampai Madinah nanti, kunut pertama yang Nabi baca adalah untuk membebaskan mereka. Nabi doa untuk mereka, ya Allah bebaskanlah mereka. Nabi buat ini kunut pertama yang Nabi SAW buat. Begitu juga sahabat-sahabat lain yang berhijrah daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Bakal Ummul Mukminin seperti Ummi Salamah radhiyallahu anha, hijrah dia. Sebelum ni kita dengar hijrah mereka Ummu Habibah dengan Ummi Salamah ke Habasyah, kemudian mereka balik ke Madinatul Munawwarah. Abu Salamah, Ummi Salamah dan anak dia, mereka tak tahulah, kata bahaya sangat, mereka keluar terang-terangan pada siang hari. Maka orang kafir telah tangkap Ummi Salamah dan anak dia. Mereka lepaskan Abu Salamah, kata boleh pergi hijrah sorang-sorang kau, sebab Abu Salamah bukan Quraisy, Ummi Salamah orang Quraisy. Dia kata dia orang kami, kamu tak boleh bawa isteri kamu pergi. Kamu nak pergi, pergilah. Dan mereka pula orang Quraisy tangkap Ummi Salamah, asingkan. Anak dia diambil pula oleh kabilah Ummi Salamah tu, dipisahkan. Sehingga diriwayatkan kata Ummi Salamah selama setahun setiap hari dia akan keluar menangis, sebab dia dipisahkan dengan suami dia dan juga anak dia. Anak dia kabilah dia ambil di Mekah, suami dia pula telah berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Yasrib lah masa tu. Selepas tu lah, bila dia merayu, mereka benarkan dia pergi. Salah seorang muda daripada kabilah dia, pemuda, datang, dia merayu kepada kabilah Ummi Salamah, kata biarlah, bagilah dia bertemu dengan suami dan anak dia. Kemudian mereka benarkan, dia bawa anak dia seorang-seorang nak berhijrah 500 meter, 500 kilometer nak pergi ke Yasrib, yang dalam keadaan begitu susah sekali mereka. Maka bila sampai ke Tanaim, seorang yang bakal masuk Islam, seorang sahabat Nabi SAW, Uthman bin Talha, jumpa dia, kata nak pergi mana? Dia kata seorang-seorang. Dia kata saya nak pergi jumpa suami saya. Dia kata seorang-seorang, tak ada orang teman. Dia kata Allah akan teman kami. Dia kata tak apalah, dia kata aku bawa. Ummi Salamah radhiyallahu anha sendiri bagi tahu, dia kata aku tak pernah jumpa seorang yang lebih gentle daripada Uthman bin Talha, yang mana dia tak cakap sepatah pun dengan aku. Perjalanan daripada Mekah ke Madinah bukan 4 jam punya perjalanan macam hari ni naik bas, kan, kurang-kurang pun 10 hari naik unta, kan. Dan mereka berjalan terus ke Madinah. Jadi dia kata sampai ke Madinatul Munawwarah, sampai ke Yasrib, sampai diserahkan dan didoakan kebahagiaan untuk mereka, kemudian dia balik. Jadi ulama kata kerana itulah bila Nabi SAW membuka kota Mekah, Nabi SAW berikan tanggungjawab memberi minum kepada jemaah haji, kepada keluarga Abbas, kan. Masa tu Abbas kata kunci pintu Kaabah pun bagilah kepada kami. Nabi kata tak. Nabi bagi kepada Ali, bagi kepada keluarga Uthman bin Talha ni. Anugerah ni adalah kerana kebaikan yang dia buat ini. Banyak lagi nanti kita dengar tentang kebaikan dia. Ini salah seorang. Ramai lagi. Ali radhiyallahu anhu berhijrah sebelum ke selepas Nabi? Cepat. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu umur Ali lebih kurang belasan tahun, sebab bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, umur Ali dalam 6-7 tahun. Ketika itu lepas 10-13 tahun, mungkin dekat-dekat 20 tahun umur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab apa Sayyidina Ali berhijrah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang tanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu satu kali, kata mesti kamu malam tu menggeletar takut bila kamu tidur di atas katil Nabi dan dengan selimut Nabi. Ali memang duduk dengan Nabi, tahu kan, saya dah sebut awal-awal kan, Nabi SAW yang membela Ali, maksudnya yang jaga Ali daripada kecil. Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu anha yang jaga Ali. Jadi Ali memang duduk dalam rumah Nabi SAW. Dia kata tak rasa apa pun, tak takut apa pun. Dia kata kenapa? Dia kata kan Nabi janji, kata kita akan berjumpa di Madinah. Dia kata mana boleh aku mati malam tu. Yakin mereka dengan Nabi SAW. Masa Nabi buat kenduri awal-awal kan, turun ayat wanzir ashiratakal aqrabin tu, Nabi buat kenduri, panggil keluarga terdekat makan kan. Lepas dah habis berkali-kali
mungkin 3 hari, ada kata 5 hari. Setiap hari Nabi akan tanya, ada tak sesiapa yang boleh bantu aku, may yansuruni may yuawini hatta uballigha risalata rabbi, siapa yang boleh bantu aku supaya aku dapat sampaikan dakwah seperti mana yang Allah amanahkan kepada aku. Seorang pun tak akan jawab daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Masa tu 6-7 tahun dia berdiri di pintu, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, saya, ya Rasulullah, saya, ya Rasulullah, saya. Masa itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa sahaja ikut Ali, dia ikut aku. Rasulullah kata kepada Ali, kamu daripada aku daripada kamu. Nabi sayang dia, sebab dia walaupun orang lain semua tolak Nabi, dia yang kecil tu dia kata, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya sedia. Ya, Ali radhiyallahu anhu berhijrah selepas Nabi. Abu Bakar hijrah bila? Bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berhijrah. Uthman radhiyallahu anhu di Habasyah, dia akan terus ke Madinah kemudian. Dia di Habasyah. Nabi SAW pada hari yang mereka berkumpul di Nadwa, di Darul Nadwa, untuk membuat perancangan. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah kata, bila mana mereka berkumpul di Darul Nadwa dan mereka berbincang, hari yang sama Allah telah wahyukan kepada Rasulullah untuk pergi berhijrah. Ini maksudnya Allah kata, wallahu khairul makirin, kami lebih tahu dan perancangan kami lebih hebat sebenarnya. Maka Aisyah juga meriwayatkan, kata, biasanya Nabi datang kadang-kadang 2 kali sehari, Nabi akan datang ke rumah kami. Ini pun menunjukkan betapa rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri akan pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita ini, oh saya besar kan, saya lah, orang lah kena datang jumpa saya. Nabi akan pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar kadang-kadang sehari 2 kali. Kita kena praktis benda ni. Walaupun kita ni orang besar ke kan, orang besar maksudnya gemuk ke, tak kisahlah apa kan. Walaupun kita ni orang besar ke, tapi dia tidak menjatuhkan kedudukan kita dengan kita yang pergi menziarahi orang lain. Perempuan Yahudi yang sakit kan, dia tak nampak, dia selalu baling sampah, kata Nabi. Satu hari tak nampak, Nabi pergi ziarah dia. Dia tidak menjatuhkan kedudukan. Sedangkan inilah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, afsyus salam kan, amkan salam, bagilah makan kan. Ini dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hari itu Nabi datang pada tengah hari, masa ketika itu panas terik. Dia kata, aku dah agak mesti ada sesuatu perkara besar yang bakal berlaku. Sebab panas di Hijaz ni bukan macam panas kita. Memang tengah hari tak ada siapa keluar, terbakar kan, tak boleh keluar, tapi Nabi keluar juga. Dia kata, Nabi daripada jauh nampak Nabi tutup muka Nabi, tapi aku dah rasa bahawa ada sesuatu yang akan berlaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke bilik Nabi. Abu Bakar sediakan tempat duduk. Nabi kata, minta orang lain semua keluar daripada tempat ni, keluarga, iaitu Aisyah, Asma dan Abu Quhafah, itu bapa kepada Umar radhiyallahu an. Tak ada siapa orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah izinkan kita untuk berhijrah. Dia kata, maksudnya as-suhbah ya Rasulullah. Dia kata, maksudnya aku akan berhijrah dengan kau ya Rasulullah. Rasulullah kata, dia menangis. Abu Bakar gembira. Aisyah kata, dia kata, baru pertama kali aku lihat orang menangis kegembiraan. Dia kata, aku baru tahu bagaimana tanggisan seorang yang sangat gembira. Abu Bakar terus kata, ya Rasulullah, dia kata, aku telah sediakan 2 ekor unta. Saya dah sebut tadi, sedia tu masuk apa? Saya dah sediakan 2 ekor unta untuk kita 2 berhijrah. Nabi kata, tidak, kecuali aku beli daripada kamu. Maka Nabi telah beli daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq kata, bila dia mula meluk agama Islam, dia ada 40,000 dirham kan? 40,000. Dan semua duit dia dibelanjakan untuk apa? Untuk bebaskan Bilal, untuk beli hamba-hamba dan bebaskan untuk agama. Dia belanjakan ke atas Nabi. Dia tinggal 500 dirham saja lagi. Semua tu dia bawa pergi berhijrah. Masa itulah Abu Quhafah bila tahu, iaitu bapa kepada Abu Bakar, dia marah. Dia kata, mana pergi? Dia kata, bapa engkau, dia kata, ke Asma. Dia tak tinggal apa-apa. Asma masa tu dia cepat-cepat ambil uncang duit. Dia letak batu-batu dalam tu, dia bungkus. Dia kata, tak. Dia kata, ayah tinggal duit yang banyak. Asma radhiyallahu anha. Asma radhiyallahu anha lah yang sediakan makanan. Hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah, dia sediakan makanan. Dan
ketika itulah dia dapat gelaran Zatun Nitaqain. Yang mempunyai dua pemilik dua tali pinggang. Sebab apabila dia sediakan makanan, dia nak bagi kepada Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq, ke ayah dia terlupa bawa tali nak ikat makanan tu dengan binatang tunggangan. Maka dia telah buka tali pinggang dia koyak dua. Satu dengan satu dia ikat makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, dan satu lagi dia ikat balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia gelaran Zatun Nitaqain. Maksudnya dia sanggup buat itu untuk Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan begitulah anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, yang mana setiap hari bila mereka keluar daripada situ, mereka pergi ke mana? Ke arah selatan. Mereka turun Madinah ke utara mereka, tapi mereka tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata perintah Allah untuk turun ke bawah supaya musuh tak dapat tahulah mereka turun. Jadi Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah jalan kaki dulu. Mereka tak bawa unta terus keluar. Mereka jalan kaki dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata perintah Allah. Mereka pergi ke Gua Sur. Kisah dia kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak boleh nak lihat kota Mekah lagi, nampak bayangan sedikit saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wahai Mekah, betapa baiknya kota ini, dan kalaulah bukan kerana kaum aku keluarkan aku, niscaya aku tak akan tinggalkan kamu. Mula Yusuf rahmatullah alaih kata Makkatul Mukarramah ni adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih untuk ibadat. Rumah Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan, tempat yang paling suci. Dan Allah Subhanahu wa taala telah minta Rasulullah berhijrah ke Madinah untuk hidupkan ibadat di Makkatul Mukarramah. Pergi sana, usaha supaya amalan di sini dapat dihidupkan semula seperti yang dikehendaki oleh Allah, iaitu solat, tawaf, haji, sa'i dan lain-lain. Semua dapat hidup. Nabi pergi buat usaha di Madinatul Munawwarah untuk hidupkan ibadat di rumah Allah yang mana Allah telah pilih itu. Dan kemudiannya Maulana Yusuf kata lagi, Allah Subhanahu wa taala tak pernah pilih kota Mekah sebagai tempat pemerintahan. Tak pernah jadi capital kepada Hijaz, tak pernah jadi capital kepada Saudi. Dia jadi Allah, kan Allah pilih khas untuk ibadat saja. Tempat ibadat, dan diusahakan di Madinah supaya tempat ibadat di tempat itu dapat dihidupkan semula, dimakmurkan semula rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan diteruskan oleh para khulafa, 4 khalifah Nabi, kan? Siapa? Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Dan bila selepas mereka mula pergaduhan untuk pemerintahan, Allah telah keluarkan daripada Hijaz, letakkan mereka di Kufah. Allah kata ini bukan tempat dia untuk korang bergaduh untuk pemerintahan. Bukan. Madinah adalah tempat untuk menghidupkan agama sahaja, bukan untuk kuasa. Allah telah buang, keluarkan mereka, letakkan di Kufah dan di Syam, kan? Kemudiannya pindah ke Syam pula. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh duduk dalam Madinah berebut kuasa ni semua. Sampai ke hari ni Allah tak benarkan. Sampai ke hari ni Allah Subhanahu wa taala tak benarkan dua kota suci ni, Al-Haramain Asy-Syarifain, menjadi tempat pemerintahan ataupun capital, tempat ataupun ibu kota negara ataupun tempat pemerintahan. Tak tahu nak panggil apa. Maksudnya tempat pemerintahan Allah tak benarkan. Allah Subhanahu wa taala tak benarkan. Maulana Yusuf tambah lagi kata, bila dekat dengan kiamat nanti akan berlaku gempa bumi di Hijaz, di Mekah dan Madinah. Maka ketika itu semua orang yang takut mati akan lari keluar dan mereka akan ikut Dajjal. Dajjal tak boleh masuk sini, tapi mereka ni akan lari keluar. Sebab tu di zaman Maulana Zakaria rahmatullah alaih, Maulana Zakaria rahmatullah alaih ni sepanjang hari dia akan duduk di Raudah, dia akan baca dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia akan balik ke India. Satu kali dia balik ke India, dia duduk dalam masjid sebelum solat subuh, berlaku gempa bumi. Dia baru habis sembahyang solat sunat, duduk di saf pertama, berlaku gempa bumi. Jadi orang bangun, mula nak lari. Maka dia kata masjid chor ke ajar. Dia kata mana kamu nak pergi tinggalkan masjid? Semua orang dengar dengan suara dia yang jalal. Dia kata masjid chor ke ajar. Dia kata mana kamu nak pergi tinggalkan rumah Allah? Masa tu semua orang duduk dan gempa bumi pun terhenti. Maulana Yusuf kata nanti bila berlaku gempa bumi, orang-orang yang mana Allah tak tetapkan, tak nasibkan hidayah untuk mereka, mereka akan keluar lari kononnya nak selamatkan nyawa. Kemudian mereka akan masuk dalam
dalam inilah kepungan ataupun dalam hasutan Dajjal. Dajjal akan sesatkan mereka. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah tak benarkan Mekah dengan Madinah ni bukan tempat untuk pemerintahan yang kita panggil muluk. Tak ada. Sebab tu di Mekah dengan Madinah, Raja Mekah panggil, gelarkan mereka apa? Khadim, dipanggil mereka ni adalah khadam saja kepada Al-Haramain Al-Syarifain, kepada dua tanah haram. Mereka khadam saja. Mereka malik untuk, mereka raja untuk negara Saudi, tapi mereka adalah khadam sahaja untuk Makkah dan Madinah ni. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun seperti yang diperintahkan, dan orang kafir pula malam tu mereka berkumpul di Darun Nadwa buat perancangan apa? 3. Mereka mesyuarat. Masa tu ada seorang tua datang, mereka baru nak mula mesyuarat, tutup pintu. Jangan panggil Abu Lahab. Mereka pastikan tak ada siapa daripada Banu Hashim datang. Sebab perancangan kita ni, sebab mereka ni walaupun benci Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka ada jahiliah dalam mereka untuk kabilah mereka. Kalau ada orang bunuh kabilah mereka, mereka akan bunuh juga. Walaupun mereka tak sokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka telah tutup pintu, kata jangan bagi sesiapa masuk. Tapi ada seorang tua datang ketuk pintu. Dia kata, kejut ke siapa ni? Dia kata, aku daripada Najat. Dia kata, aku dengar kata engkau nak buat, korang nak bincang tentang sesuatu penting. Dia kata, aku pun boleh bantu kamu. Ini adalah syaitan. Di mula mereka bincang, ada orang bagi cadangan, kata macam inilah, kita halau dia keluar lah, pergi ke tempat lain. Dia kata apa? Halau. Dia kata kalau halau keluar, dia pergi Madinah, dia akan ada kerajaan dia, tentera, dia akan serang kamu. Jangan. Orang kedua kata, ni Allah sebut dalam Quran, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Yang kedua dia kata macam inilah, kita kurung dia. Syaitan kata apa kurung? Tak ada. Dia kata kau kurung, tetap wahyu yang diturunkan kepada dia akan sampai kepada sahabat-sahabat dia, dengan apa cara sekalipun. Itu ketentuan Allah. Maka last sekali, siapa? Abu Jahal, Fir'aun. Nabi kata, Fir'aun umat aku adalah Abu Jahal. Abu Jahal kata, aku tahu korang semua memang teringin nak bunuh Rasulullah, cuma tak berani cakap ni. Dia kata macam inilah kita bunuh. Dan orang tua Najat syaitan tu kata, dia kata ini tepat sekali. Maka mereka kata sekarang ni macam ni, jangan kita putus sesiapa, tapi kita pilih daripada setiap kabilah seorang pemuda, dan semua pergi serang sekali, bunuh sekali, supaya tak dapat nak tahu siapa yang bunuh. Dan kalau kata tak ada, kata semua involve dalam tu. Jadi macam mana mereka nak ni kan, nak balas nanti. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah kata wallahu khairul makirin. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar. Nabi baca surah Yasin, kan khususnya ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Nabi baling tanah, maka tanah tu kena semua mata-mata pemuda-pemuda yang datang untuk bunuh Rasulullah. Dan Rasulullah telah bergerak dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka tunggu sampai pagi. Ada orang lalu kata, tunggu siapa? Dia kata, tunggu Rasul Muhammad. Dia kata, kami nak bunuh. Dia kata, dia lalu depan kau pergi tadi. Dia kata, korang tak nampak. Maka dia orang kata, tak, dia orang nampak dalam ada seolah-olah ada orang masuk tengok Sayyidina Ali. Kita mana pergi? Kata, saya tak tahu. Dia kata, demi Allah Rasulullah tak bagi tahu. Maka mereka pukul Sayyidina Ali, tapi akhirnya mereka lepaskan. Dan mereka mula mencari, kata mana mereka pergi sana, pergi sini, pergi ke kanan, pergi ke kiri. Dan Abu Bakar Siddiq pula, seperti yang kisah masyhur, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bawa Rasulullah terus ke Gua Sur, dan dia telah masukkan tangan dia, kaki dia untuk cek tak ada binatang yang liar, kan. Dan dia buka baju dia, dia koyak dengan apa? Dia koyak baju dia, tutup lubang-lubang, kan, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Dia dukung Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke gua tu, dia dukung. Begitu dia sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan hanya sebut saja fidaka abi wa ummi, kata aku sanggup kurbankan ibu dan ayah aku untukmu ya Rasulullah, tapi mereka sanggup buat betul-betul untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itulah kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah disengat oleh binatang yang berbisa, sehingga Abu Bakar duduk diam tak nak gerak sebab takut Rasulullah terjaga, kan, penat, letih. Maka Abu Bakar, bila air mata Abu Bakar Siddiq kena tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi kata, kenapa Abu Bakar? Abu Bakar kata, ada binatang yang telah
gigit kaki aku yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ludah di tempat itu, letakkan ludah Nabi, maka telah baik serta berterluka tersebut. Tapi tunjukkan sayang mereka. Abu Bakar takut bila mana mereka datang cari. Tahu mereka cari macam mana? Diorang bawa orang yang boleh trace perjalanan unta, dan mereka bawa orang yang boleh trace perjalanan orang pergi. Dia kata daripada mana mula? Daripada rumah. Mereka trace daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada rumah Abu Bakar sampai dibawa ke Gua Sur. Begitu hebat sekali. Sedangkan in between masa tu, Abdullah bin Abu Bakar dia bawa makanan setiap hari, tapi mereka punya perancangan bagus. Dia ada, Abu Bakar ada seorang hamba nama Amir. Amir ni dia pengembala kambing, dia ada banyak kambing. Dia pengembala kambing Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi bila Abdullah bin Abu Bakar kan, dia sampai ke sana, dia akan bawa kambing di belakang. Jadi dia akan hapuskan jejak ataupun bekas kaki perjalanan Abdullah bin Abu Bakar ni. Itu perancangan mereka. Bila pulang, dia bawa pulang pelan-pelan. Jadi mereka akan berhentikan sekejap dan mereka akan perah susu, dan susu tu akan dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Sur selama 3 hari. Sehinggalah Abdullah bin Abu Bakar ni malam hari dia akan ada bersama dengan Rasulullah di bawah Gua Sur. Siang hari dia akan balik ke Mekah nak tengok keadaan supaya dapat sampaikan berita apa keadaan mereka, sehingga letak 100 ekor unta hadiah kepada siapa yang berjaya tangkap Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah meminta untuk dibawa seorang yang boleh menunjuk jalan untuk bawa mereka daripada situ, daripada Gua Sur tu ke Madinatul Munawwarah. Dia telah bawa jalan yang dia bawa tu telah menjadi jalan dipanggil Tariqul Hijrah sekarang ni. Jalan the fastest way to Madinah adalah jalan ini. Mereka discover later on kan, dia punya JKR kan panggil yang buat jalan kan. Dia discover, kata bila dia orang map, dia orang check kan, dia orang buat sukatan, ada orang rupanya dia orang dapat tahu kata nak pergi Madinah, jalan yang paling laju adalah jalan tu. Sekarang jalan tu pun dipanggil Tariqul Hijrah, jalan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ni tunjuk, dia bawa. Jadi 4 orang dalam hadis sahabat kata 4 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan yang dia punya hamba dia tu Amir, dengan dia yang penunjuk jalan. Jadi 4 orang mereka berhijrah bersama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Jadi satu hari seorang sahabat tanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, ceritalah tentang penghijrahan. Abu Bakar kata, kami mula malam hari kami bergerak, besok sepanjang hari kami berjalan, kemudian sepanjang malam lagi kami berjalan, kemudian bila dah hari kedua panas terik dah tak tahan, aku cari tempat, dan kemudian aku cari tempat teduh tak jumpa, sehingga aku nampak teduhan di bawah batu, dan aku minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di situ, dan aku bergesa keluar untuk mencari susu untuk berikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Dan aku nampak pengembala kambing, aku tanya kepada dia, boleh tak aku dapatkan susu sedikit? Maka maka orang tu kata boleh. Abu Bakar kata, aku ambil susu, aku perah, yang diperah oleh pengembala tu, aku letakkan air sejuk supaya sejuk, dan aku tunggu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga, dan aku berikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam minum sehingga kenyang dan Nabi gembira. Maka mereka teruskan perjalanan. Di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa yang berjumpa dengan Ummu Ma'bad, peristiwa yang sangat popular, iaitu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas marhalah seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu di depan di kemah seorang perempuan tua yang ada seekor kambing yang kurus kering. Nabi tanya dia, wahai ibu, ada tak makanan ataupun minuman? Kita tak ada apa-apa kecuali kambing ni. Kambing ni pun dah tak ada susu apa-apa pun tak ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau izinkan boleh tak aku perah susu tu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke kambing tu, Nabi perah susu kambing tu penuh susu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah minum, bagi Abu Bakar minum, dan Nabi perah lagi banyak dan Nabi beri kepada ibu tu. Ibu inilah yang telah describe Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan cara yang paling sempurna dalam sirah. Tak ada orang lain yang pernah cerita tentang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi orang tua ni, perempuan tua ni. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu, suami dia pulang, Abu Ma'bad pulang, dia tanya kepada, dia kata, mana dapat susu ni? Macam mana kambing ni boleh ada susu? Maka dia kata, datang. Dia kata, tadi ada seorang yang datang, wajah dia seperti bulan purnama. Dia seorang yang sangat handsome. Dia kata, wasimun qasim, seorang yang sangat handsome. Wasim ni adalah perkataan, maksudnya lagi tengok lagi nampak handsome, lagi tengok lagi nampak handsome. Dan dia describe satu persatu bagaimana Nabi, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga penuh kan. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi cantik, wajah Nabi lebih cantik daripada bulan purnama. Dia describe satu persatu tentang Rasulullah. Inilah bila mana kita baca dalam sirah ke mana-mana kitab yang paling sempurna. Sebab apa? Bila dia tengok perkara pelik berlaku, dia tengok betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia cerita kepada suami dia. Maka seterusnya jumpa dengan siapa? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Suraqah, lepas peperangan Hunain, Nabi kata, wahai Suraqah, dia kata, satu hari nanti kamu akan pakai gelang Kisra. Dia kata, Kisra, Raja Parsi. Dia kata, aku siapa? Nabi kata, satu hari nanti, dia kata, engkau akan pakai gelang Kisra. Dan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila mana mereka telah mengalahkan tentera Parsi dan mereka bawa pulang barangan kemas, dan sehingga termasuklah pakaian yang dipakai oleh Raja Parsi, Raja Kisra itu sendiri, sampai saja letak dalam Masjid Nabawi, Umar radhiyallahu anhu pergi punggah-punggah. Orang kata, kenapa? Dia cari saja, dia keluarkan gelang tu. Kita panggil Suraqah. Dia kata, mana Suraqah? Dari mana Suraqah? Suraqah datang dipakai. Dia kata, aku yakin atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bertemu dengan kamu dulu di Hunain, selepas Hunain, dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu, ada seorang Badawi ni. Umar memang bagi protokol gila-gila kepada dia. Maksudnya hormat dia, bagi tempat duduk. Dia datang, Umar radhiyallahu anhu bangun. Satu hari orang tanya kepada Umar, siapa dia ni? Kami pun tak tahu, kata dia, hebat, dia seorang Badui saja. Umar radhiyallahu anhu kata, engkau tak tahu apa yang aku tahu, engkau tak ada masa tu bila aku ada. Dia kata, orang ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, engkau kata satu hari engkau akan dapat pemerintahan ke atas Hijaz ni. Dia kata, Madinah pun tak dapat lagi. Engkau kata engkau akan dapat, kau akan tewaskan tentera Rom dan Parsi. Dia kata, Hijaz pun tak lepas lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini pasti akan berlaku, dan di mahsyar nanti aku akan pegang tangan kamu dan aku akan tanya, bukankah itu telah berlaku? Masa tu engkau akan mengiyakan apa yang aku kata nanti. Maka Umar radhiyallahu anhu kata, dia kata, orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebut Nabi akan pegang tangan dia, takkan Nabi akan lepaskan tangan dia selagi tak bawa dia masuk syurga. Kata, sebab tu aku buat baik dengan dia, mana tahu aku pun dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk syurga. So, Umar bagi protokol kepada orang ni. Dan kita balik kepada kisah tadi. Berjumpa dengan Suraqah. Suraqah ketika itu belum masuk Islam, dan dia seorang warrior lah, dia pandai kan. Dan dia pun dapat khabar, ada orang datang tanya dia, nampak tak? Dia kata, orang-orang yang pakai pakaian macam ni, begini-begini yang berhijrah. Dia kata, oh, dia dah tahu, kata dia nampak. Dia kata, kenapa? Dia kata, yelah tengah cari, sebab siapa yang jumpa dapat 100 ekor unta. Tak ada. Tapi dia nampak. Dia terus kejar, dia bawa kuda dia. Maulana Yusuf rahmatullah alaihi kata dalam hadis sahabat, bila dia sampai hampir dekat dah, lagi 2 meter lebih kurang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuda dia terbenam dalam bumi, masuk. Ada riwayat mengatakan sebelum dia bergerak ataupun dia telah buat azlam, iaitu dia orang gunakan panah untuk undi tengok baik ke buruk perjalanan tu. Dia dapat result kata tak baik, tapi dia jalan juga. Sebab apa? Nak 100 ekor unta, banyak tu. Nabi semasa nak hijrah 1 ekor unta pun Nabi tak ada. Nak menunjukkan 100 ekor unta ni besar value dia zaman tu. 100 Mercedes zaman sekarang kan. Maka Suraqah kata, kemudian bila aku dah sampai dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq bila dengar ada orang datang dengan laju, dia kata kepada dia, mula menangis, kata, ya Rasulullah, habislah. Nabi kata, jangan takut, kata, Allah
bersama dengan kita. Seperti mana dalam gua pun, bila Abu Bakar Siddiq takut kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Takut apa? Dia kata la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Nabi kata jangan takut, kata Allah. Nabi kata kepada Abu Bakar, kau sangka kita berdua ke? Sebenarnya Allah ada dengan kita dan malaikat sedang protect kita. Maka Nabi SAW kata kepada Abu Bakar, jangan takut. Perkara yang sama bila Nabi dah berhijrah ke Madinah nanti, diorang takut sebab orang Quraisy ni mereka dah mula kontak dengan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk tangkap Nabi SAW. Jadi para sahabat bergili-gili akan bagi protection depan rumah Nabi SAW pada malam hari. Mereka akan datang. Satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Nabi kata, kenapa? Dia kata, Sa'ad. Dia kata, kenapa? Dia kata, saya nak kawal rumah sebab takut mereka serang. Sehinggalah turun ayat ni, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah akan pelihara kamu. Maka Nabi keluar, Nabi kata balik semua. Balik. Nabi kata Allah dah bagi tahu dah, Allah akan pelihara saya. Dia tak perlu kepada pengawal lagi. Di zaman Harun al-Rashid, satu hari Harun al-Rashid jalan, dia bawa dia punya pengawal semua kan. Dia jalan dengan escort dia, dengan dia punya kan pengawal dia. Bahlul rahimahullah nampak. Bahlul kata, wah, dia kata ni apa ni semua? Dia kata pengawal. Dia kata, wah, kenapa? Dia kata aku kan ketua. Dia kata orang serang aku. Wah, dia kata Nabi aku pun ketua juga, tak ada pun pengawal macam ni. Bila Suraqah bin Malik, kuda dia terbenam kaki dia dalam bumi, maka dia panggil, dia kata, wahai fulan, dia kata aku tak akan apa-apakan kamu. Dia kata doalah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan aku daripada tenggelam, termasuk dalam bumi. Kan Nabi, dia kata aku janji, dia kata aku akan balik ke kota Mekah dan aku tak akan cerita kepada siapa pun. Bukan setakat tu, kalau ada orang tanya pun aku akan bagi tahu jalan yang salah supaya dia tak sampai kepada kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah doa untuk dia, Allah Subhanahu Wa Taala telah keluarkan dia, dan dia kata kalau kamu perlu, dia kata ambil senjata saya ni, kamu lalu mana-mana kalau nampak kambing ke apa, dia kata kamu bagi senjata ni, kamu boleh dapat makanan, minuman, sebab senjata ni value dia besar kan. Dia kata kami tak perlu. Yang perlu, dia kata kau jangan cerita kepada sesiapa. Dia kata bukan setakat tu, siapa saja yang cuba cari engkau ya Rasulullah, dia kata aku akan sesatkan mereka. Suraqah ni dia pandai. Jadi dia bila balik, dia kata Nabi kat sana, dia kata Nabi kat sini, dia kata dekat sana, dia kata kat sini. Oleh kerana itulah mereka akhirnya tak dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mula mencela Suraqah lah, kata kau ni penipu rupanya kan. Kalau bukan kau kami dah jumpa dah. Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Kemudiannya Suraqah bin Malik dia beriman kemudiannya. Jam kau apa? 10 dah? Oh, dah lama dah masa kan. Nabi SAW tak sampai Madinah lagi ni kan. Nabi SAW telah, kita akan berhenti sekejap lagi dalam 1-2 minit. Nabi SAW berjalan terus sampai ke Quba kan, sampai ke Quba. Sebelum tu lagi orang Madinah mereka akan keluar hari-hari untuk tunggu Nabi. Bila Nabi nak sampai, orang Ansar akan keluar. Bila Nabi nak sampai, hari-hari mereka akan keluar, tunggu Nabi tak sampai, mereka pulang kan. Sehinggalah satu hari mereka dah pulang, ada seorang Yahudi dia nampak, dia bagi tahu, kata orang yang kamu tunggu telah sampai. Maka mereka semua telah datang, takbir Allahu Akbar, dan mereka gembira, mereka sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung lagi bagaimana kemudiannya penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal. Apa yang Nabi bina pertama sekali? Masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin haqqu an taquma fihi, iaitu Masjid Quba yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bina. Dan dekat dengan Masjid Quba itulah Abdullah bin Zubair lahir. Asma radhiyallahu anha mengandung ketika dia berhijrah, dan dia telah melahirkan. Asma tadilah yang Zatun Nitaqain binti Abu Bakar. Dia mengandung dan dia sampai saja di Quba, dia telah melahirkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Abdullah bin Zubair lah
anak muhajirin pertama yang lahir di Yathrib, dan dialah bayi pertama yang telah ditahnikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kunyah kurma dan telah tahnikkan. Ini tahnik pertama yang berlaku dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mana dia hidup dia Allah panjangkan umur dia. Even ibu dia pun Asma radhiyallahu anha Allah panjangkan umur. Saya tak ada masa hari ini, saya teringat satu kisah yang sangat penting dan sangat sedih sebenarnya, tapi hari ini saya cerita sikit saja, nanti insya-Allah kita sambung. Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, dia satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bekam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bekam, Nabi bagi darah kepada dia. Maka Nabi kata buanglah di tempat yang orang tak nampak. Dia pergi, dia minum. Bila dia bagi, dia pulang, maka Rasulullah SAW tanya, kata buang kat mana? Dia kata aku dah buang tempat yang orang tak boleh jumpa. Dia kata kamu minum ke? Dia kata ya, saya telah minum. Rasulullah SAW kata Allahu Akbar, kata kamu akan dapat kekuatan yang ajib dengan itu. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu katakan dia akan tawaf Baitullah, swimming, berenang kan, bukan senang tawaf kan, dia punya kuat. Ya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu lah, boleh kata khalifah yang sebelum Umar bin Abdul Aziz dan selepas 4 orang khalifah ni, khalifah yang mana telah menegakkan kebenaran di Makkahul Mukarramah, yang akhirnya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf telah bunuh dia, gantung dia depan Kaabah. Hajjaj datang bawa tentera yang besar dengan ketika dalam pemerintahan, di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dia datang serang Makkahul Mukarramah kerana Abdullah bin Zubair adalah khalifah orang Islam ketika itu. Dia datang serang dan dia kepung dulu, seperti biasa mereka akan kepung dan bagi tempoh sehinggalah orang surrender. Banyak orang mula surrender, tapi Abdullah bin Zubair tak surrender juga. Ketika itu dia jumpa Asma binti Abu Bakar. Asma pun masa tu dah dekat-dekat 100 tahun dah masa tu umur Asma radhiyallahu anha. Abdullah bin Zubair tanya kepada Asma, dia kata apa yang patut saya buat? Patutkah saya surrender? Asma kata buatlah yang betul. Dia kata kalau kamu sekarang surrender, dia kata orang-orang yang ikut kamu akan hancur hati mereka. Selama ni mereka berjuang dengan kamu. Abdullah bin Zubair memang riwayat hidup dia kalau baca memang akan menegakkan bulu roma. Ajib dia, subhanallah. Jadi pendekkan cerita, Hajjaj bin Yusuf akhirnya bunuh dia, pancung kepala dia. Dia takut Hajjaj tak akan bunuh dia, Hajjaj akan torture dia. Dia takut. Sebab tu dia pergi jumpa ibu nak buat apa. Ibu dia kata pergi saja. Dia kata aku doa. Dia minta mati syahid. Dikatakan dia mati itu ditimpa satu tiang yang mana runtuh. Kalau tak mati Abdullah bin Zubair. Dia minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia kematian dan syahid, mati syahid, dan jangan dia hidup. Dia orang akan torture dia gila-gila. Dia orang akan torture dia. Orang bukan tak akan bunuh dia semudah-mudah macam tu. Kemudiannya Hajjaj lepas dia pancung kepala Abdullah bin Zubair, dia hantar kepala tu ke Abdul Malik bin Marwan di Syam sana tu. Dia hantar ke sana dan dia gantung jasad Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma di depan Kaabah. Selama 3 hari dia gantung ke situ. Tak cukup tu. Dia pergi jumpa Asma binti Abu Bakar. Mula-mula dia kata dia hantar utusan. Dia kata panggil Asma datang. Dia kata aku nak tunjuk balasan orang yang menentang raja. Minta air sikit. Ada. Balasan orang yang menentang raja. Asma tak nak datang. Dia dah tahu dah, kata Abdullah bin Zubair dah syahid. Dia kata pergi bagi tahu Asma, kalau tak datang dia kata aku akan hantar utusan yang akan heret dia dengan rambut dia datang. Kemudian Asma tak pergi juga, dia pergi jumpa Asma radhiyallahu anha. Dia pergi, dia kata tengok dah, dia kata nasib. Dia kata mai tengok, dia kata nasib anak engkau. Dia kata berani menentang raja. Asma radhiyallahu anha kata seperti masa tu, dia kata engkau tahu tak aku siapa? Dia kata akulah Zatun Nitaqain. Dia kata akulah yang dapat gelaran perempuan, seorang budak perempuan yang ada 2 tali pinggang. Sebab masa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ikat tali makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tali pinggang aku koyak dan aku ikat
Nabi sallallahu alaihi wasallam beri gelaran kepada aku Zatun Nitafain. Kata, engkau tahu tak engkau siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar 2 orang daripada Banu Thaqif, daripada orang Taif. Seorang yang akan menyesatkan, iaitu Muqtad Al-Thaqafi, iaitu pengasas Syiah, dan seorang lagi pembunuh, iaitu engkau, kata Hajjaj. Hajjaj tak boleh cakap apa, dia patah balik. Hajjaj ni dia zalim, dia subhanallah, zalim dia. Ya Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan lihat kebaikan, keburukan, kebatilan, kan, hak Allah akan tunjuk, barulah kita akan tahu baik dan buruk. Kalau baik je semua, macam mana kita nak tahu apa itu baik? Kalau buruk saja semua, macam mana kita nak tahu apa itu buruk? Allah Subhanahu Wa Taala nak tahu, beritahu kita apa kebaikan, Allah adakan keburukan untuk kita tahu. Kata ini baik, pilihlah yang baik. Kalau tak ada, kalau malam je, macam mana kita nak tahu? Kan, macam mana kita nak tahu ini malam ke siang? Kita sama saja. Allah Subhanahu Wa Taala tu kata, wa khalaqnakum azwaja, ataupun Allah jadikan setiap perkara berpasangan supaya kita tahu. Ketentuan Allah. Hajjaj bin Yusuf, kemudian dia jadi gubernur. Saya dah mula kisah ni panjang pula. Dia jadi gubernur di Hijaz. Satu hari dia bagi khutbah, kan. Dalam khutbah tu macam biasalah, Hajjaj dia akan cerita apa? Kata, tengok aku dah buat jalan, tengok aku dah buat, macam famous kan khutbah macam ni. Tengok aku dah buat itu, tengok aku dah buat ini. Ketika itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu masih hidup. Masa jenazah Abdullah bin Zubair tergantung di depan Kaabah, Ibnu Umar lah pergi. Dia kata, wahai, dia kata Abu Khubaib, anak dia nama Khubaib, tak silap saya, anak kepada Abdullah bin Zubair. Dia kata aku bersaksi kamu seorang yang banyak solat, qawaman wa sawwaman. Dalam khutbah dia, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, khutbah punyalah panjang, yang cerita apa, aku dah buat ini, aku dah buat itu, kerajaan dah buat. Tak boleh lebih-lebih. Ibnu Umar bangun, kata, ya fulan as-salah. Dia kata, oi, dia tak kata wahai gubernur ke wahai tuan, dia kata, weh, solat. Dia pun tak tahu, aku itu pun aku dah buat, ini pun aku dah buat. Dia kata, ya fulan, dia kata as-salah. Dah lewat dah, dia kata, apa kau banyak-banyak sangat. Kali ketiga dia sebut, Ibnu Umar dah kata, okeylah, kalau tak nak, dia kata dia bangun, dia kata, aku nak solat sekarang, siapa nak solat belakang aku solat. Maka Hajjaj betul kelam kabut, turun cepat-cepat, luruskan saf. Dia takut Ibnu Umar jadi imam. Allah Subhanahu Wa Taala adakan orang seperti ini pun untuk mengajar kita. Masa setiap zaman Allah Subhanahu Wa Taala akan uji. Setiap masa, setiap zaman, setiap zaman Rasulullah mati saja Musailmah Kadzab dah mula nak serang, kan. Maksudnya Allah akan tunjuk, kata kebatilan dan hak akan bertentangan, akan bertarungan selama-lamanya. Bersamalah dengan kebaikan dan bertawakallah kepada Allah, mintalah bantuan Allah, Allah akan pelihara. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Allah dah tengoklah para muhajirin dan ansar, para sahabat. Sebab tu kata mereka ni contoh, maksudnya mereka sampai mati mereka berjuang, sampai mati mereka, sampai kematian mereka. Itulah kita kena berjuang. InsyaAllah kita sambung lagi. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Abu Lahab Quraisy. Oi, Abu Jahal bukan Quraisy. Abu Jahal ada dalam musuh di Bukan Quraisy, Banu Hashim. So Abu Lahab Banu Hashim. Abu Jahal bukan Banu Hashim. Bukan. Walaupun dulu bapa saudara. Jauh. Bapa saudara. Apa dia? Abu Jahal pun bapa Bukan. saudara.